Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia rahmat kasih sayang Allah, kita dipertemukan sekali lagi dalam rumahnya ini. Setelah selesai kita solat subuh, kita mengikuti pengajian kuliah kita yang selama ini tertangguh, ya, lama tangguh kita, setahun kot, ya. Dan hari ini kita menyambung lagi tajuk kitab Sakaratul Maut, masih lagi membincangkan persoalan-persoalan berkaitan dengan fiqhul jenazah ataupun fiqh kematian, ya. Dan saya pun dah lupa dah kita berhenti kat mana, tapi saya ingat kita ada bincang pasal fiqh jenazah. Jadi saya buka lah, ada mungkin soalan yang boleh kita bincangkan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang ketujuh, bagaimanakah dengan seorang mukmin yang meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang kepada orang lain? Soalan dia, orang mukmin meninggal dunia sedangkan dia masih berhutang pada orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatu bidainih hatta yu'da anhu." Jiwa orang mukmin yang meninggal dunia itu akan tergantung kerana hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan oleh ahli keluarganya. Jiwa orang mukmin yang meninggal dunia tergantung kerana hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan oleh keluarganya. Sebab tu kadang kita dengar istilah orang sebut, orang yang mati berhutang ni roh dia tergantung langit dan bumi. Apakah maksud tergantung itu? Ya, jika seorang mukmin berhutang pada orang lain, maka hendaklah dia segera melunaskan hutangnya itu, sebab ada hak manusia termasuk berhutang kepada orang lain tidaklah sama dengan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hutang kita pada Allah Taala? Kita solat, puasa, tu hutang kita pada Allah Taala. Zakat, tu hutang kita pada Allah Taala. Kalau kita tak buat perkara-perkara ini, itu antara kita dengan Allah. Tapi hutang kepada manusia tidak akan terhapus di akhirat kelak kecuali setelah dilunaskan di dunia ini. Maknanya tak akan terhapus hutang dunia, hutang manusia ni, ya, sesama kita, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh keluarganya. Sama ada dia tak tunaikan ke ataupun ahli keluarga dia tak tunaikan ke, maka inilah yang akan ditanggung sampai akhirat nanti. Jangan main-main bab hutang ni, ya. Sedangkan hutang pada Allah Ta'ala, maka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya kalau kita berhutang pada Allah Ta'ala, kita ni mungkinlah tak solat masa muda-muda dahulu, kemudian kita tak qada, kan? Terserah pada Allah Ta'ala, sama ada Allah Ta'ala nak terima ataupun tidak, sama ada Allah nak halalkan ataupun tidak, kan? Tapi sebab apa? Kerana Allah ni dia ada sifat, dia akan memaafkannya orang tu, walaupun orang tu tak sempat bertaubat. Ada juga keadaan orang yang tak sempat bertaubat, tapi Allah boleh ampunkan dosanya. Macam mana keadaan dia? Dengan melihat kebaikan yang dia buat. Allah pandang rahmat dia, maka Allah boleh ampunkan segala dosanya. Sebagaimana firman Allah SWT surah An-Nisa ayat 48, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isma azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik
mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Maknanya Allah tak akan ampunkan dosa syirik. Makna dia syirik tu dia mempersekutukan Allah Ta'ala dengan satu apa pun. Sama ada syirik jali, syirik kafi, syirik yang zahir ataupun syirik yang batin, maka Allah tak akan ampunkan dosanya itu. Dan Allah akan ampunkan dosa yang lain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya. Makna Allah boleh ampunkan segala dosa yang lain daripada itu dengan aturan syariatnya pada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang persekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa yang paling besar. Kenapa dosa syirik ni Allah tak ampunkan? Sebab dosa syirik ni wajib bertaubat. Macam mana keadaan sekalipun, wajib bertaubat sebelum mati. Kalau tak bertaubat, tidak ada kemungkinan Allah ampunkan dia. Takkan ada kemungkinan. Makna kata dosa yang lain, kalau orang tu tak sempat bertaubat, dia mencuri ke, dia berzina ke, dia minum arak ke, dia tak sempat bertaubat, ada kemungkinan Allah boleh ampunkan dia. Ada kemungkinan. Bukanlah menafikan bahawa yang ni tak payah taubat, wajib juga bertaubat. Tapi adalah harapan yang Allah boleh ampunkan dosa-dosa ini sebab daripada kebaikan-kebaikan yang dia pernah buat. Mungkin dia pernah bantu bagi makan kucing ke, dia bantu orang susah ke. Sebab kebaikan ini Allah pandang dengan rahmat dia, dengan keikhlasan dia, maka Allah Ta'ala ampunkan segala dosanya. Itu boleh jadi. Namun dosa syirik takkan diampunkan, melainkan wajib bertaubat. Wajib, sebab tu kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku tak buat dosa syirik pun. Secara zahir, secara jelasnya, memang kita tak buat dosa syirik. Yang mana kita tak sembah berhala, kita tak sembah pokok, matahari, kita tak percaya tilik nasib, kita tak percaya pada bomoh dukun, ataupun apa sahaja perkara-perkara yang zahir, kita takkan buat. Namun yang kita takutkan ialah syirik kafi. Syirik yang kecil, yang tersembunyi, yang batin, yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia? Iaitulah tentang amalan kita. Mungkin di hujungnya niat kita ni berlawanan daripada apa yang kita buat. Dalam hujung niat kita ni ada niat nak menunjuk pada orang lain, ada riak sikit, ada ujub sikit. Maka hal inilah yang menyebabkan digelar sebagai syirik kafi. Yakni kita menduakan Allah. Maksud menduakan Allah ni ialah dalam kita beribadat tapi hati kita nak yang lain daripada tu. Ni bahaya. Sebab itulah kita nak jaga benda ni sensitif. Kadang orang alim pun, orang yang soleh sekalipun, dia tergelincir dalam bab ini. Sebab tu cara kita nak merawatnya ialah banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, kan. Sebab Allah tahu kelemahan hati kita ni. Ya, Allah tahu kita ni kadang-kadang tak mampu nak melawan godaan syaitan. Mungkin syaitan tak mampu buat kita ni jadi jahat, tak mampu buat kita ni buat maksiat, tapi dia akan rosakkan kita melalui amalan kita. Ini syaitan punya senjata. Lalu kita punya senjata bagaimana? Istighfar balik. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ini dia yang boleh kita buat, ya. Jadi itu antara hutang kita dengan Allah. Allah boleh ampunkan dengan kehendaknya. Namun hendaklah kita segera membayar hutang kepada manusia dan mengembalikan haknya kepada pemiliknya sebelum kamu menjumpai Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahid kullu zanbin illa dain." Seluruh dosa dan kesalahan orang yang mati syahid akan diampunkan kecuali hutang-hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Seluruh harta orang yang mati, seluruh dosa orang mati syahid ni. Mati syahid ni umum. Maknanya ada pengertian syahid dunia akhirat, ada pengertian syahid dunia, ada pengertian syahid akhirat. Ada terbahagi kepada 3 syahid ni, kan. Syahid dunia akhirat ini ialah syahid orang yang gugur di medan perjuangan fisabilillah. Dia berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gugur syahid. Maka jasadnya ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dia tak mati, dia hidup sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, tak perlu disolatkan, dan terus dikebumikan. Maka di akhirat dia akan mendapat pahala syahid. Ini orang syahid dunia dan akhirat. Orang yang syahid akhirat pula ialah golongan-golongan yang
Mana Nabi sebut dalam sepotong hadis, mereka yang mati kerana lemas, mereka yang mati kerana sakit perut, mereka yang mati kerana wabak, mereka yang mati kerana runtuhan, mereka yang mati kerana melahirkan anak, maka digelar sebagai syahid. Ini antaranya. Nak mengatakan bahawa ini syahid akhirat kerana di dunia jasadnya wajib dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikebumikan. 4 rukun yang asal itu wajib dibuat padanya, tetapi di akhirat nanti dia akan mendapat pahala syahid. Itu dia. Adapun syahid dunia pula, syahid dunia ini golongan-golongan yang berjuang bersama Rasulullah, berjuang bersama para sahabat fi sabilillah, namun di hujungnya dia terkorban. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan mereka semua syahid, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini si Fulan ni, dia bukan kena bunuh, tapi dia bunuh diri dia sendiri. Dia tikam diri dia sendiri. Sebab dia sakit, kena luka badan dia, luka dengan perang apa semua. Dia tak tahan, dia ambil tombak, dia tikam dada dia. Lalu apa kata Nabi? Dia kena neraka, kata Nabi SAW. Dia kena neraka. Maknanya kat sini ialah, di dunia, jasadnya juga seperti jasad syahid yang lain. Tak perlu solat, tak perlu mandi, kafan, terus ke bumi, tapi di akhirat, dia tidak ada pahala syahid. Ini syahid dunia saja. Ya? Maknanya kat sini kita nak katakan bahawa, orang-orang yang mati syahid, yang kita katakan syahid dunia akhirat, ataupun syahid akhirat ini, semuanya akan diampunkan dosanya, bersih, tulus. Macam mana orang yang mati kerana wabak kita sekarang ni, COVID, kan, digelar sebagai syahid akhirat. Kalau dia meninggal, semua dosanya insya-Allah Allah ampunkan. Ya, kecuali hutang-hutangnya dengan manusia. Maknanya dengan Allah dah selesai, tapi dengan manusia. Ni kita takut. Ya, takut kalau ada yang terlepas pandang. Ya, ini pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW, yang mana Nabi SAW pernah tidak mahu solatkan jenazah seorang sahabat yang mati biasalah, bukan mati syahid. Dia meninggal, Nabi tanya, ni si Fulan ni dah bayar hutang dia belum? Ada hutang ke tidak? Lalu jawab sahabat, ada Rasulullah, dia ada hutang. Nabi segera tinggalkan tempat tu, nak balik, menunjukkan Nabi tak nak solatkan jenazah orang yang berhutang. Sehinggalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, aku akan tanggung hutang dia. Aku bayar hutang dia nanti. Lalu Nabi SAW patah balik, baru Nabi solatkan jenazah dia. Maknanya nak menunjukkan kepentingan. Nabi nak tunjukkan bahawa perlunya tekankan bahawa hutang ni penting. Ya? Sehingga kan besok tu Nabi jumpa balik sahabat tu, kamu dah bayar belum hutang? Belum Rasulullah, semalam aku sibuk lah, nanti aku bayar. Kemudian Nabi jumpa lagi hari kedua, dah bayar belum? Belum Rasulullah. Sampailah hari ketiga, dah bayar ke belum? Ya Rasulullah, aku dah bayar dah. Barulah jiwanya tenteram dekat sana. Maknanya itulah tanggungan orang yang berhutang, kan? Namun tidaklah kita jadikan itu sebagai satu ini contoh ni. Maknanya kalau imam kat sini nak solatkan jenazah, boleh pula tanya ke orang, kan? Ni si Fulan ni dah bayar hutang belum? Kan? Habislah menjawab. Semua orang tak dapat nak disolatkan. Ya? Belum bayar hutang lagi? Saya tak nak solat. Bukanlah begitu. Itu khusus untuk Nabi sahaja. Adapun amalan yang kita biasa buat ialah, biasanya waris akan ke depan. Sama ada sebelum atau selepas solat, dia akan isytihar. Ya, arwah ayah saya ni seandainya ada salah silap, mohon dimaafkan. Jika dia ada hutang piutang atau apa saja hak tuan-tuan yang masih belum dipulangkan, mohon dituntut segera pada kami anak beranak dia, ataupun lebih baik halalkan. Kita kena isytihar benda tu. Ya, maknanya hutang piutang si bapa ni, kalau ada, tuntut pada saya waris. Makna tanggungan tu pada kita lah. Kita kena selesaikanlah. Melalui apa? Melalui harta-harta yang ditinggalkan tadi. Harta-harta si mati yang ditinggalkan tadi, wajib bayar hutang-hutang orang yang tuntut. Jadi tanggungan tu terlepaslah pada si mati. Jadi kita kena buat begitu. Ya, kena isytiharkan. Sebab tu kalau orang meninggal, harta dia tu yang pertama sekali wajib ialah pengurusan jenazah dia. Wajib kita guna. Kalau misalnya kata tak ada keluarga lain yang boleh nak bayar kos pengurusan jenazah dia ni, boleh ambil harta dia tu, duit dia tu, untuk selesaikan bayaran pengurusan jenazah, kubur ke apa ke, boleh. Yang kedua, hutang dulu. Selesaikan hutang dia dulu dengan duit dia tadi. Yang ketiga baru faraid. Ini sistem dia, kan? Tapi kita awal-awal dah bincang pasal faraid, kan? Tapi itulah sistem dia.
Kalau harta si mati ni kita berebut untuk faraid, kenapa hutang tidak berebut kan? Tak ada pula orang berebut hutang si mati ni untuk difaraidkan. Tak ada kan? Jadi inilah tanggungjawab yang perlu kita tunaikan, ya. Soalan yang ketujuh begitu, ya. Jika tuan-tuan ada persoalan, mungkin boleh terus usulkan, insya-Allah kita boleh jawab je nanti, insya-Allah, ya. Soalan yang ke-8. Ayo tuan. Selesaikan. Baik. Dia ada kaedah bagi orang yang kita dah lama tak jumpa dia. Kita mungkinlah masa muda dulu ada hutang dengan kawan-kawan kita. Kemudian bila kita dah ada kelapangan sikit nak bayar, tapi dia pula tak ada. Entah hidup tak mati tak tahu. Dah cari dah. First kita kena cari dulu. Cari dulu melalui macam-macam keadaan. Sama ada kita tanya kawan-kawan kita ke, melalui social media, Facebook ke, sekarang ni macam-macam ada kan. Search nama, kalau ada, itulah dia kan. Cuba kita cari. Kalaulah dia dah kata dia dah meninggal, dah dapat tahu dia dah meninggal, jumpa waris dia, kita bayar pada waris dia. Ni harta si mati ni dulu aku ada pinjam, bayar balik. Selesai. Dan seandainya tak jumpa dia, waris pun tak jumpa, hidup mati pun tak tahu kat mana, maka kaedahnya ialah kita ambil bahagian yang kita hutang pada itu, kita sedekahkan pada satu pihak, sama ada masjid ke surau ke apa-apa saja, atas niat nak membayar hutang si mati ni, atas niat sedekah, atas niat nak bayar hutang si mati ni, ya. Dan seandainya kita dah selesaikanlah, kata kita hutang RM1,000 pada si Polan, kita pun tak tahulah bila masa kita ni hidup ke tidak, tak jumpa dia, maka kita pun sedekah RM1,000 pada satu pihak ataupun pada beberapa pihak, jumlah yang sama RM1,000 tu, dengan niat nak bayar hutang. Seandainya satu hari nanti dia datang, kita jumpa dia, sama ada dia tuntut ataupun tidak, kita wajib minta keredaan dia. Tanya dia, itu hari aku nak bayar tapi engkau tak ada, aku ada RM1,000 dah, tapi dah sedekah dah, macam mana? Dia tak apalah, dah sedekah tu selesai tu selesailah. Tapi kalau dia kata tak boleh, kena bayar kan, kita wajib bayar. Wajib, walaupun dah sedekah RM1,000. Maknanya kita wajib tu hak dia, dapatkan keredaan dia. Ya, maknanya apa pun cara kena selesaikan segera. Ya, wallahu alam. Ya tuan? Sama-sama. Orang tu dia pergi Banglo, umur dia 30 tahun. Yang dia tu 30 tahun. Umur dia 30 tahun dia meninggal. Ada di Banglo tu, harga Banglo tu katakan RM700,000. Bila dia meninggal, harga Banglo tu dah naik jadi RM2 juta contohnya. Tapi dia masih lagi bayar hutang lagi dalam katakan RM300,000. Pada masa dia mati, dia hutang dengan bank RM300,000. Tapi harga Banglo yang dia miliki sebenarnya dah jadi RM2 juta. Okey, baik. Jadi kalau berkaitan dengan hutang kita, kalau berkaitan dengan rumah ni, biasanya hutang dengan bank lah. Kan, kita hutang dengan bank, jaranglah hutang rumah kita buat dengan orang kan. Jadi dia berkaitan dengan macam mana cara kita mengaturkan cara pembayaran hutang. Sama ada kita bayar melalui komitmen kita, bayar hutang bulan-bulan, potong gaji dan sebagainya, ataupun kita masukkan duit setiap bulan pada bank. Dan kebiasaannya kita akan cover dengan hutang insurans dan semuanya. Walaupun nilaian semasa rumah tu lebih, makna kata 2 juta tadi kan, harga semasa dia beli 700,000, tapi masa yang dalam keadaan terkini 2 juta, melebihi kadar hutang dia tadi. Maka dia ada dua perbezaan, tu penilaian market, penilaian value market dia. Adapun dari sudut hutang dia dengan satu pihak tu bahagian yang lain. Dia kena selesaikan. Maksud selesaikan itu dari sudut perundangan lah, ya. Dan seandainya dia meninggal, maka tanggungan tu tidak dikira sebagai tanggungan yang dibawa sampai ke akhirat, sebab dia terikat dengan kontrak. Kalau dia ada insurans cover dia, maka selesailah, keluarga dia boleh dapat manfaat rumah tu dengan insurans yang di cover tu. Tapi sekiranya dia tak ada apa-apa cover, tak ada MRTT ke MLTT ke macam biasa kita buat tu, maka warislah yang akan menanggung beban. Sama ada kalau anak duduk rumah tu, dia kena sambunglah bayar.
Kalau tidak, buat rumah tu pun ditarik balik. Maka dia tidaklah berkait dengan hutang secara peribadi sebab dia kontrak yang berlainan. Ya. Dia macam mana pun akan selesai juga kat dunia ni. Dia takkan ada bawa sampai ke akhirat bank tuntut kat kita pula, tak ada. Ya. Dia akan selesai juga kat dunia ni dengan macam tu cara dia. Ya. Kalau tidak, kalau semua macam tu, bankrupt lah bank. Ya. Nak kat akhirat nantilah tuntut kan. Bank pun tak akan berniaga dah macam tu dah. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Ada soalan lain? Ya kan? Kau sadar tu kah? Hutang si mati tapi waris tak tahu. Itu masalah juga. Ya. Hutang si mati tapi waris tak tahu, kan? Lepas tu kita kena isytihar siapa yang ada hutang. Itu pertama kaedah dia lah. Kena isytiharkan siapa yang ada hutang tuntut. Tapi kalau tak ada siapa mengaku, tak ada siapa tuntut, dan kita pun tak tahu dia ni ada hutang ataupun tidak, maka macam mana? Sebab itulah antara kaedah yang Nabi SAW buat, tulislah wasiat kepada ahli keluargamu. Tulis wasiat sebelum kita meninggal. Ya. Mahaqqa amri'i muslim yabitu salasa layal illa wa wasiyatu ma'tubah inda ra'sih. Hak seorang muslim yang terbaring selama 3 hari di tempat tidurnya. Terbaring selama 3 hari itu sakit lah tu. Ya? Kalau orang tidur 3 hari tak sesedar tu, itu sakit lah tu. Adalah hendaklah dia menulis wasiat untuk keluarga dan kemudian diletakkan di bawah bantalnya. Letakkan wasiat, letak bawah bantal. Buat wasiat, letak bawah bantal. Ya? Ibnu Umar radhiyallahu telah menulis wasiat ketika akan meninggal dunia dan melakukannya di sisi kepalanya. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu, ketika mana dia sakit, dia tulis wasiat letak bawah bantalnya. Jadi kita ni juga jangan hanya sekadar wasiat harta saja. Kita nasihatkan juga ataupun bagi tahu waris kita. Saya ada hutang lagi ni bagi tahu, declare. Kan mungkin kita ada insurans, kita ada takaful ataupun apa saja yang kita ada, KWSP ke apa ke, kita bagi tahu jelas kat waris. Kalau berlaku kematian pada abang ni, betul kat isteri kita kan, ni hutang ni selesaikan, banyak ni, lebih tu ambil lah. Maknanya kita yang bertanggungjawab atas diri kita. Kalau tidak, waris tak tahu dan tak ada orang pula yang menuntut kat kita, takut kat akhirat nanti pula kita akan bertanggungjawab. Sebab kat akhirat nanti, walaupun 1 sen, orang tu akan datang pada kita. Ni dulu tak bayar. Kita tak boleh cakap, dulu kau tak tuntut pun. Bukan tugas dia nak minta duit kat kita, tapi tugas kita yang kena cari dia nak bayar. Maka kat akhirat dia akan tuntut pada kita. Itu bahayanya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Soalan berkaitan? Itu yang bahaya tu, kecil-kecil ni kita tak tahu. Betul. Jadi kaedahnya ialah kita seniatkan dalam sedekah kita, seandainya ada hutang tertunggak, hutang yang tersembunyi, hutang yang kita tak tahu, maka ya Allah, kalau ada hutang-hutang ni, ya Allah, aku selesaikan atas niat nak bayar hutang. Maknanya kita tak tahu. Mungkinlah perkara-perkara lama masa muda dulu kita pun tak sedar kan. Kita pinjam kawan kita, pinjam RM1 nak bayar duit air ni. Lepas tu lupa. Ya RM1 benda kecil. Tapi RM1 ni jugalah menjadi tanggungan kita kat sana nanti. Kan? Sebab kat sana nanti ingatan kita ni kuat. Setiap orang semua ingatan kuat. Diingat satu persatu. Macam seolah-olah macam ada rekod, track record. Ni hutang. Adalah tahun 1984. Dia pinjam kat aku RM1 nak beli cendol contohnya kan. Diingat dekat akhirat nanti. Maka caranya ialah kita niatkan sedekah. Maka bila ke akhirat nanti, kita sekurang-kurangnya adalah hujah kita depan Allah. Bila dia kata dia tak bayar hutang, aku dah lupa perkara tu. Atas kelemahan kita sebagai manusia, kita lupa. Bukan tak nak bayar, kita lupa. Ada kemampuan, tapi kita dah niat sedekah. Maka ke akhirat, si Polan tu yang menuntut, dia akan dapatlah pahala sedekah yang kita sedekah tu. Tak adalah tuntutan pada kita. Ya, wallahu a'lam. Betul. Maknanya dapat kemaafan di akhirat. Kalau di akhirat tidak ada kemaafan, semuanya akan saling tuntut menuntut. Melainkan kat dunia ni dia awal-awal dah reda. Kalau kat awal ni dia kata tak apalah,
siapa yang berhutang padaku, semua aku halalkan. Masya Allah, kata macam tu. Makna ayat dia tu antara dia dengan Allah lah. Ya, di akhirat dia tak ada tuntutan lah, sebab semua dah halal kan. Dan setiap apa yang dia halalkan itu semuanya akan dapat pahala dekat dia. Dia akan nampaklah hasil dia tu. Tapi kalau kat dunia ni dia tak kata halalkan, dia tak reda ke apa ke, tapi bila dia meninggal, dia akan ingatkan balik benda tu. Ya, betul. Betul. Mana yang ada hutang aku ingat tak ingat, aku halalkanlah. Sebab apa? Kelebihan orang yang menghalalkan hutang orang lain ni, ya, besar fadilatnya. Ya, satunya dia tak perlu tunggu lama kat padang mahsyar. Kat padang mahsyar ni lama. Kotlah kita ni, katakanlah kita ni layak dah masuk ke syurga. Amalan-amalan kita, dosa kita pun Allah ampunkan, kita dah boleh masuk syurga. Tapi dek kerana ada benda yang kita tak selesai kat dunia dahulu. Si fulan belum selesaikan hutang kita dahulu, maka kita terpaksa tunggu dia. Macam tu juga orang yang buat salah dengan kita. Kita tak sempat nak maafkan dia kat dunia, dekat akhirat Allah perlukan pengadilan tu. Maka si fulan ni kena cari kita. Kita tak cari dia, tapi dia kena cari kita nak selesaikan depan Allah. Sebab ni mahkamah kan, mahkamah Allah. Maka terpaksalah kita tunggu dia. Tunggu, bukan sehari dua, bukan setahun dua, bahkan mungkin beribu tahun. Nak padang mahsyar cari kita. Sampailah kita jumpa si fulan, kita pun tanya dia, kenapa kau lambat sangat? Pasal kau lah aku tertangguh masuk syurga. Itu sebab kerana kita tak meredai apa yang orang buat kat kita kat dunia dahulu, maka Allah simpan benda tu sampai ke akhirat. Kan? Maka kita akan saling berhujahlah depan Allah Ta'ala. Selesai bab tu, baru kita boleh masuk syurga. Maknanya dia akan menjadi bebanan kat kita juga kalau kita tidak melepaskan orang yang hutangkan kita. Sebab itulah kelebihan dia ialah satunya kita akan mudah tanpa hisap, tanpa ada orang di antara manusia dengan manusia tidak ada perhitungan lagi. Ya Allah, aku tak nak apa-apa dah. Aku tahu ke akhirat nanti tidak ada tanggungan dah, semua selesai. Begitulah harapan kita, ya. Sebab begitu juga kalau orang yang tidak sempat memaafkan orang lain, itu pun masalah juga kan. Jadi kita kena reda. Dan satu lagi Nabi sebut, barang siapa yang menangguhkan hutang saudaranya yang lain, katakanlah ada hutang kat kita RM1,000, aku akan bayar bulan 6 nanti, katakan. Bulan 6 tepat, tiba-tiba dia tak dapat bayar. Dia kata minta tangguh lah. Sama ada dia minta tangguh ataupun dia tidak minta tangguh, kita yang bagi tangguh. Maka kata Nabi, setiap sehari itu dikira sebagai sedekah. Maknanya setiap hari itu, katakanlah 6 nak masuk bulan 7, 30 hari. 30 hari ibarat kita sedekah pada dia RM1,000, RM1,000, RM1,000. Seolah-olah kita sedekah pada RM30,000. Begitulah. Sehinggalah dia selesaikan hutang tu. Maknanya kita pun dapat pahala. Sebab tu kalau kita ni dari sudut hutang, tak salah kita bantu orang lain, ya. Dan seandainya dia tak mampu bayar di waktu yang ditetapkan, tu tanggungan dia lah. Kita ni boleh dapat pahala dengan cara begitu. Ya, sebab tu kalau orang yang dia tahu tentang kelebihan ni, dia ikat kontrak juga. Maknanya kita tetapkan hutang sampai sekian-sekian hari bulan, ya, kamu kena bayar. Ya, kalau kamu tak mampu bayar, kita bincang balik, tangguh. Dan seandainya salah seorang daripada kita mati, kita anggap halal lah. Maknanya begitu. Yang cakap siapa? Yang cakap tu orang yang bagi hutang lah, bukan orang yang diberi hutang. Dia lah kena cakap, sebab dia yang nak halalkan hak dia. Kalau saya mati dulu, saya bagi hutang ke awak ni, kita kira halal lah. Ataupun kalau awak mati dulu pun, saya akan halalkan juga. Makna selesai. Tapi selagi hidup, awak bertanggungjawab lah nak bayar. Kan? Maka dia akan tuntut. Makna satunya dapat pahala sedekah, yang kedua ke akhirat nanti bila kita ikat kontrak macam tu, tidak ada tuntutan antara kita dengan dia ke akhirat nanti. Selesai. Kan? Kita halalkan. Itu antara kita dengan Allah lah. Maknanya kita tahu nawaitu kita. Sama ada, lebih baik kita mention, tapi bahaya juga kalau mention. Takut dia tak bayar langsung kan. Bahaya juga. Jadi tu antara kita lah dengan Allah kan. Ya Allah, kalau tak bayar aku halalkan. Tu terpulang pada kita lah kan. Bahaya juga kalau kita ikat kontrak. Lebih kurang lah macam tu kan. Kadang orang ni time meminta, dia senang merayu kan. Tapi nak bayar tu dia lihat kan. Itulah sifat manusia. Ada lagi? Ya? Macam tadi. Tak mampu.
Boleh terima. Itu hak kita juga. Walaupun kita dah halalkan, tapi dia nak bayar. Kita kena dia nak bayar. Itu biasalah kan, kadang kita jumpa kawan, kadang kita nak berbahasa basi, berbudi bahasa kan. Alah, aku dah hutang dah halal lama dah. Tapi maknanya kita nak bayar, orang tu nak bayar juga, kita ambil jugalah. Ambil jugalah. Itu hak kita juga. Dalam. Ya, sama kan? Baik. Dia walaupun orang tu berhutang dengan kita tak ada hak untuk ambil tanpa kerelaan dia. Tak boleh. Contohnya macam kita tahu jiran sebelah, dia dah beli kereta je. Okey. Kita pun ambil lah hak dia. Kan? Kita curi dia punya kereta ke, kita ambil dia punya apa-apa barang yang berharga dalam rumah dia ke, atas sebab ni hutang aku, hak aku nak ambil. Tak boleh. Tu dikira sebagai curi lah. Kan? Maka hutang tak hutang, tapi dari sudut yang lain curi kita tak boleh, tak benarkan. Kecuali curi yang dibenarkan ialah curi yang dalam keadaan terpaksa, macam contoh isteri dia nak beli barang dapur, suami pula jenis kedekut, tak bagi duit kan, kita kata, maka dia terpaksa demi anak-anak, demi perut dia semua, maka dia ambil duit sikit atas keperluan. Itu dibenarkan. Itu hak, orang tak apa, dari sudut hak dia ada hak untuk ambil. Tapi dari sudut yang kita katakan tadi, hutang orang lain dengan orang lain, tak boleh kita ambil. Melainkan dia sendiri yang jelaskan, dia kata saya nak tunaikan benda ni, saya nak selesaikan benda ni, baru settle. Wallahu a'lam. Itu boleh. Kita boleh tuntut juga melalui mahkamah. Ada akta-akta yang boleh, tuntutan akta-tuntutan kecil, tuntutan besar kan. Makna kata kita boleh menuntut dan boleh pula minta ganti rugi. Makna kata dah hutang banyak ni, kemudian boleh juga minta saman pula sebab dia lambat ke apa, melewatkan kita. Adalah akta-akta yang lain yang sesuai dengan tu. Itu hak kita, boleh. Wallahu a'lam. Gitu kan. Macam beli barang berhutang lah tu. Okey, baik. Jadi soalan pertama tadi tentang hutang dengan orang bukan Islam. Jadi dalam bab hutang ni, tak kisah kita hutang dengan Muslim ke bukan Muslim ke, hak kita wajib juga untuk bayar. Tanggungjawab kita untuk bayar tetap juga, ya. Walaupun di akhirat nanti orang yang kafir ini dia dalam golongan yang lain, dia tidak ada dihisap, dia ada perhitungan yang lain berlainan dengan kita, namun dia juga akan menuntut juga. Kita juga menanggung bebanan nanti. Setiap perkara, walaupun sekecil-kecil perkara, ke akhirat semuanya akan diperhitungkan. Hatta binatang-binatang pun yang mati, yang tak ada kena-mengena dengan kita, yang tak ada dosa pun kita tahu, tapi ke akhirat nanti Allah akan jadikan juga seumpama seekor rusa dengan rusa. Dia ada hadis menyebut seekor rusa besar dengan seekor rusa kecil. Di dulu rusa besar ni dia pernah tanduk rusa kecil ni. Lalu ke akhirat Allah jadikan kejadian mereka seperti mana yang asal, maka rusa yang kecil ni tanduk pula rusa yang besar ni. Lalu binatang ni jadi debu, habis. Makna hutang dia sama dia dah selesai. Itu perhitungan yang Allah Ta'ala bagi, sehingga semua orang yang tengok ketika tu, alangkah baiknya kalau aku jadi binatang. Maknanya lepas selesai tu jadi debu, tak payah diazabkan dan sebagainya. Begitulah juga dengan orang non-Muslim, dia akan tuntut juga, walaupun tak ada manfaat bagi dia, tapi inilah perhitungan Allah Ta'ala. Dia nak selesaikan juga benda tu kan. Jadi kita kena menanggung lah, walaupun kita tak payah bagi pahala ke dia apa ke, tapi ada penilaian lain di sisi Allah SWT. Kalau di sudut hutang kita kat dunia ni, kita tak jumpa dia, maka kita anggap sedekah untuk bayar hutang dia.
Walaupun tidak ada ganjaran pahala pada dia sebab dia tak beriman, tapi di sisi Allah kita anggap kita nak bayar tersebab nak menjelaskan apa yang kita hutang pada dia. Ya, kita nak selesaikan urusan kita dengan Allah Ta'ala saja. Ya, adapun bila kita jumpa dia atau waris dia, wajib juga kita selesaikan. Itu satulah. Yang kedua, tentang hutang kita dengan syarikat yang mungkin kita buat pinjaman beli barang ke apa ke, tapi tak jumpa syarikat tu, muflis ke bankrupt ke tak tahu, maka dari sudut ini pula kita terikat juga dengan barang tu. Kan barang tu kita masih gunakan. Kalau tak tahu kat mana aku nak bayar, macam tu juga yang tadi. Kena juga kita sedekah atas nilaian barang itu atas sebab nak bayar hutang tadi. Kalau orang tu datang tuntut, kita wajib bayar balik. Dia sama juga kaedah dia. Ya, Allahu a'lam. Ada? Ya tak? Mana? Macam mana? Bapa jaga anak. Baik. Betul, memang ada satu hadis ataupun konsep harta anak ni juga harta bapa. Maknanya anak ni bertanggungjawab apa, bapa ni ada tanggungjawab anak, kan? Maknanya tidak dikira sebagai apa yang dia buat itu kena selesaikan balik. Contohnya anak ni dia bagi ayah dia setiap bulan duit-duit, ayah dia kena wajib bayar balik. Itu tak dikira. Tapi kalau dari sudut hutang, seorang ayah berhutang pada anak dia dalam maksud kontrak dia hutang, maka wajib juga diselesaikan. Sebab kontrak dia hutang. Kan? Pinjam jap RM5. Pinjam tu bahaya tu. Kan? Takut kita lupa. Kan? Walaupun adik-adik ataupun ni, sebab tu kita kena halalkan. Sebab tu sebelum kita sakit ke meninggal dunia kau, kita kena kata halalkanlah kalau ada yang terlepas pandang, terkurang. Seorang ayah, hatta mak sekalipun, kalau dia ikat kontrak kata hutang, wajib selesaikan. Walaupun dengan anak sendiri, sebab dia dah kata macam tu. Melainkan dia kata mak nak pakai RM5, maksudnya macam itulah bahasa kita kan, nak pakai RM5, makna anak pun bagi atas niat bukanlah hutang dan sebagainya, maka itu dikira tak ada apa-apa. Kira anak bagi sedekah ataupun bagi pada mak dia macam tu saja. Tapi kalau diikat dengan kata pinjam ataupun nak pinjam hutang, nak buat loan sikit, itu bahaya. Dia kena tunaikan juga walaupun tu anak dia sendiri. Sebab itulah seorang anak ni dia kena tahulah bahawa tentang mak dan ayah. Tentulah kita nak mak ayah kita masuk syurga kan. Jadi janganlah sebabkan dia berhutang kita, kita pun tak redha. Susahlah kita minta orang lain redha dengan hutang ayah kita, tapi kita sendiri tak redha pada hutang dia pada kita kan. Itu bahayalah kan. Walaupun macam tu, besok sama juga macam kita berhutang orang lain tanggungan tu. Ya, Allahu a'lam. Betul kan? Ikut pada penilaian barang tu. Katakanlah kita pinjam 1 kilo beras. Kemudian bila kita dah sampai waktu sekarang ni, sekilo beras dulu mungkinlah harga RM1.50. Sekarang ni sekilo beras mungkin dalam RM4, nasa katakan. Kan? Maka kita ikut pada kadar beras semasa. RM4 lah kita selesaikan. Ataupun kalau orang tu kata saya nak beras juga, bayarlah beras. Dia ikut pada nilaian semasa. Ya, Allahu a'lam. Itu kan tadi soalan. Berhutang orang kerja. Itu hutang ni tak semestinya dengan harta, tapi dengan tanggungjawab juga. Dia amanah kita untuk buat selesaikan kerja ni, tapi kita tak selesaikan. Kita sama ada kita adalah ambil hak dia atau belum. Contohnya dia dah bayar kita dah penuh, tapi kita tak selesaikan kerja kita, maka tu dianggap hutang lah. Persen yang kita ambil tu, separuh daripadanya tu tidak halal bagi kita, sebab kita tak selesaikan amanah tu. Itu pun akan dipertanggungjawabkan ke akhirat nanti. Sebab tu kita kena selesaikan semua kerja-kerja tertunggak ke apa ke. Seandainya tak mampu selesaikan, bayar baki yang balik, yang hak dia tu.
Contohnya buat kerja separuh lah kita kena selesai balik bayaran tu. Jangan kita tangguh-tangguh benda tu. Ya. Ya, konsep yang sama juga. Kita niatkan sedekah, ya. Kita bincang hari ni bab hutang je lah, kan. Tapi tak apalah, ya. Ada soal jawab ni segar sikit mata, kan. Ada lagi soalan dalam bab hutang? Ya tuan. 2 soalan. Boleh. Hutang dah bayar tapi orang tu kata belum. Okey. Boy. Dia pula lupa. Yang kedua, lafaz terbaik untuk halalkan dia. Baik. Ni susah juga kan. Kita dah bayar dah. Tapi dia kata mana ada. Dulu aku bayar. Tak ingat kan. Jadi dia lupa kan. Jadi kat sini dalam hal ini ada satu kisah yang mana seorang sahabat meninggal dunia. Lepas tu satu orang perempuan Yahudi, dia tuntut hutang daripada harta si waris ni. Si mati ni ada hutang aku, tapi dia tak ada bukti, hitam putih. Tu susahnya, sebab tu kalau hutang ni kena black and white. Kan, walaupun hutang kecil-kecil dengan kita dengan kawan, kalau boleh tulis. Lalu dia ajukan perkara ni pada Nabi. Ya Rasulullah, ini perempuan Yahudi, dia datang tuntut harta, tuntut hutang pada keluarga dia ni, sedangkan dia tak ada apa-apa bukti pun. Apa jawab Nabi? Bayar hutang dia. Nabi suruh bayar hutang walaupun tak ada hitam putih, sebab dia tuntut. Kalau dia menipu, dialah tanggung, kan. Kita anggap itu sebagai sedekah lah. Habis itu juga tadi, seandainya dia tuntut juga, kita kena bayar juga, kan. Tapi kalau ni kita ambil lah gambar sikit ke, bukti ke, transaksi, kan. Ni aku dah bayar, kau jangan cakap tak bayar lagi, kan. Maknanya walaupun kita yakin kita dah bayar, tapi dia tuntut lagi, bayar sahaja. Sebab kita tak nak nanti benda tu akan dituntut setelah kita mati nanti, menyusahkan pada waris kita pula, kan. Dia belum bayar dulu waktu dia hidup dulu. Waris kita pula tanggung beban. Jadi kita selesaikan siap-siap. Tentang yang soalan kedua, lafaz yang terbaik untuk menghalalkan orang tu, itu tidak ada lafaz khusus, tapi cakap sajalah, sama ada kita terus terang pada orang tu ataupun dalam hati kita, ya Allah, kalau ada siapa hutang dengan aku halalkan semua sekali. Kalau kita dengar simpulan tu, berapa saja hutang kau semua aku dah reda dah, aku dah halalkan dah, tak ada apa tuntutan dah. Selesai. Allahu Akbar. Kita sajalah yang tahu. Maknanya Allah tahu pun tak sebut nama ke apa ke, kita niat saja. Sama akhir lagi bab hutang habis. Ya, habis. InsyaAllah semua selesai lah, mudah-mudahan. Jadi kita ambil sikit lagi soalan lain. Soalan yang seterusnya, sifat air yang dimandikan mayat. Okey, ini kita dah tahu dah bagaimana Rasulullah dimandikan. Baik. Bolehkah ahli keluarga dan sahabat handai mencium si mayat? Ahli keluarga dan sahabat handai mencium si mayat. Jawapannya boleh, ya. Sebab ketika Rasulullah SAW wafat dan jasad beliau ditutupi dengan sehelai kain panjang, kita tutup jenazah dengan kain, itu sunnah. Ya, walaupun dia dah ada baju, kita tutup kain. Walaupun dia dah dikafankan, kita tutup dengan selai kain. Biasa orang letak kain batik, kan. Itu sunnah. Jangan kita tinggalkan sunnah tu. Kalau kain kapan aja. Orang tengok kain kapan semata-mata, maka tutuplah dengan selai kain. Itu sunnah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang, membuka kain penutup pada bahagian wajahnya dan menciumnya sambil menangis dan berkata, alangkah sucinya kamu wahai Rasulullah, sama ada semasa masih hidup maupun setelah wafat sekarang ini. Abu Bakar sahabat Nabi, khalifah mukmin yang pertama. Ketika Rasulullah meninggal dunia, dia buka wajah Rasulullah, dia cium, satu perkara. Yang kedua, dia menangis sambil mencium. Maknanya kita ni sekarang ni faham, jangan kena air mata pada mayat, kan. Ini biasanya kalau orang nak cium dia, mesti ada 2-3 orang yang akan tegur, air mata jaga, air mata jaga. Adakah salah air mata ni jatuh pada mayat? Dan adakah betul air mata ni boleh menyeksa pada si mati bila terkena pada si mayat ni? Jawapannya tidak. Ya, banyak orang salah anggap perkara ni. Yang Nabi larang ialah meratap. Jangan kamu meratap, kerana ia menyeksa si mati. Ya, ratapan tu yang Nabi larang. Adapun menangis, keluar air mata sekalipun, kita cium mayat, terkena air mata kita pada muka mayat, tak jadi masalah. Ya, Abu Bakar sendiri menangis, cium Rasulullah, air mata Abu Bakar jatuh kat pipi Rasulullah. Ini pun
yang dibuat oleh mereka, maka tak ada masalah lah. Kalau sahabat Nabi yang first jadi khalifah pun buat begitu pada jasad Rasulullah, maka tidak ada masalah pun, dan Nabi tak pernah larang pun hal tu. Yang Nabi larang meratap, ya. Cuma dari sudut adab lah kita bila nak cium si mati, cium jenazah, kalau kita keluar air mata, kalau boleh lap lah supaya tidaklah kena pada wajah si mati, kerana orang lain pun nak cium juga kan. Bayangkanlah mentang-mentang lah tidak ada masalah, kita pun cium dengan menangis, pakej dengan hingus sekali, sedih sangat, kan. Tak ada masalah pun air mata ni, cium betul-betul kan. Kemudian kita bangun, meninggalkan kesan-kesan bukti kat muka mayat tu kan. Orang lain datang nak cium juga, tengok Allah tak selera kan. Pasal apa? Dah ada kesan-kesan air mata, kesan-kesan mungkin ingus ke apa ke. Jadi adab kita pada orang lain juga. Lap air mata, cium, seandainya terkena pada pipi mayat, segera lap. Orang lain pun nak juga kucup si mati ni tadi, ya, kena buat begitu, ya. Ada pun yang Nabi larang ratap. Ratap macam mana? Dia tak reda. Sama ada dia tak reda tu dari sudut cara dia menangis, ratap-ratap, menangis-nangis, walaupun tak cium si mati ni, dia kat luar rumah dia menangis-nangis, ratap-ratap, menjerit-jerit, itu salah. Atau perbuatan dia, perbuatan macam mana? Dia kurung diri dia lama-lama, itu bahaya juga kan. Mengurung diri dia sebulan tak keluar rumah. Kenapa? Ayah meninggal, dia tak dapat terima. Itu salah juga. Itu meratap juga. Termasuklah dengan hiburan-hiburan sekarang ni. Kalau artis meninggal, penyanyi meninggal, kita buat konsert mengingati si mati ni. Itu juga adalah satu ratapan. Ratapan ni maksudnya lah mengingati si mati dengan cara yang tak betul. Kalau kita mengingati si mati, kenalah kita bacakan tahlil ke, doa untuk dia ke, itu yang betul. Tapi dengan kaedah yang salah, itu ratapan. Menyanyi konsert 50 tahun sempena kematian si mati ni, kita pun nyanyi untuk dia, dendangkan dia, maka ini salah daripada sudut konsep Islam, ya. Kita benda macam tu kita tengok sekarang ni banyak dibuat kat TV ke apa kan. Jadi tak ada orang yang menegur bab tu kan. Wallahu alam. Okey, tu tentang soalan tu. Ada soalan, ada pertanyaan tentang soalan ni? Tak ada. Bukan mahram. Kalau lah kata, ni siapa ni nak cium ni? Saya bekas tunang dia. Contoh kan. Bekas tunang dia, bini dia kat sebelah tengok je kan. Kena menghadap bini dia dulu lah kan. Dari sudut hukum tak boleh, sebab dia tetaplah bukan mahram. Orang yang mana luar daripada dia, tak ada kena mengena. Begitu juga dengan hal sepupu dengan sepupu. Sepupu boleh kahwin, ya. Tapi kalau kita tengok sekarang ni dah macam biasa, mungkin daripada kecil kita rapat dengan sepupu kita salam, dia main sama semua, bila besar dah terbawa-bawa kan. Jadi perkara ni kita perlu jelaskan bahawa bila kita dah besar ni, maknanya anak-anak kita dah besar, kamu tak boleh salam dah kan. Masing-masing dah besar, dah balik. Kamu ni boleh berkahwin kalau ikutkan. Jadi kita kena terangkan juga. Begitu juga kalau dia meninggal, kita tak boleh nak cium dia walaupun sepupu rapat sekalipun, ya. Anak saudara boleh tak cium pak saudara dia? Boleh, pak saudara yang betul. Tapi kalau pak saudara sabit, tak boleh. Sabit macam mana? Mak saudara kita kahwin dengan pak saudara kita, orang luar ni, maka itu pak saudara sabit nama dia. Makna kata dia jadi pak saudara kita atas sebab dia kahwin dengan mak saudara kita. Maka tidak boleh kalau seorang anak perempuan bersalam ataupun mencium si mati tadi. Tak boleh dari sudut hukum. Wallahu a'lam. Itu aja. Begitu juga dengan anak angkat. Konsep anak angkat ni dia sebenarnya perbahasan dia panjang. Kalau anak angkat yang isteri kita dah susukan dalam tempoh sampai dia kenyang, ya, maka dia dianggap sebagai anak kandung. Maknanya hubungan dia dari sudut kalau kita beruduk dengan dia, kita berlainan jantina dengan dia, tidak batal. Bahkan kita pun jadi mahram, ya. Makna kata kita ni tak boleh kahwin dengan dia selama-lamanya. Seorang ayah dengan anak angkat perempuan tak boleh kahwin selama-lamanya kalau anak angkat tu menyusui isteri dia. Maknanya tak boleh, ya. Tapi kalau dari sudut dia tak pernah susukan pun, isteri dia tak pernah susukan dia pun, dia tak ada apa-apa hubungan nasab dengan orang ni, tapi dia boleh daripada kecil dan hubungan dia dah macam memang ataupun tidak ada perasaan antara satu sama lain, melainkan perasaan kekeluargaan dia, perasaan antara tautan seorang anak dengan orang tua.
Maka dari sudut perbahasan ulama kata, maka dalam hal ini dibolehkan. Maknanya boleh dari satu sudut. Namun ada ulama yang kata kalau ada yang disusuli dengan nafsu syahwat, maka haram. Kalau ada, kan? Tapi ada juga ulama yang ambil pendapat yang lebih straight, tak boleh juga. Sebab bagi dia, macam mana kita nak tahu kita ada nafsu atau tidak? Macam contohnya Imam Mazhab Syafi'i, kan, dia sangat sensitif dalam bab nafsu ni. Contohnya macam suami isteri ada wuduk, kalau ikut mazhab kita batal, kan. Tapi kalau ikut mazhab Maliki tak batal, melainkan kalau dengan nafsu. Maknanya begitu. Jadi macam mana kita nak tentukan waktu kita salam tu ada nafsu atau tidak? Itu susah, kan, suami isteri, kan. Maka Imam Mazhab Syafi'i kata batal lah, tak payah sentuh langsung, senang, selamat. Tapi dalam hal anak angkat dengan mak ayah yang boleh daripada kecil, maka anggapan dia tu mak ayah kita, tak ada apa-apa pun. Maka tu dari sudut hukum, kalau kita cenderung kata saya tak ada apa-apa pun, memang anak ni anak, maka tak ada masalah, ya. Sebagaimana orang tua juga, itu kata khilaf ulama ni bermacam-macam, dia ada hujah-hujah dia. Orang tua yang tak pakai tudung, kan, hukum tudung tu wajib tak? Wajib menutup aurat perempuan sampai mati, wajib. Tapi ada juga pandangan kata untuk orang tua yang dah tak ada rupa, orang pandang pun tak ada nafsu pada dia, misal kata, kan, maka tidak diwajibkan tutup aurat bagi dia. Aurat-aurat yang tidaklah aurat yang besar. Contoh aurat besar tu ialah antara dada hingga lutut, itu wajiblah tutup. Tapi contohnya lengan ke apa ke, itu tak ada masalah. Maka ada pandangan begitu. Jadi solusinya ialah terpulang bagaimana cara kita bawa anak kita yang angkat ni dengan diri kita. Jadi cara selamatnya ialah kita kena declare awal, ya. Lepas tu daripada kecil, kalau boleh kita ambil anak angkat, susulah dia untuk mengelakkan pertembungan antara hal ini, ya. Wallahu alam. Soalan lain? Ya, tuan? Baik. Wuduk pada si mayat ini hukumnya sunat. Sunat pada orang yang mengambil. Maknanya pada si mati dia tidak ada pahala sunat dah, sebab dia punya hukum dah terangkat. Maka kita ambil, kita yang dapat sunat. Begitu juga dengan hukum kita celakkan dia, kita wangikan dia. Maka hukum wangi-wangian tu semua dapat pada kita yang buat, orang yang buat. Adapun pada si mati dia tidak ada apa-apa dah. Ya, kalau kita mandi biasa saja pun tak ada masalah bagi dia, kan. Tapi kalau kita dah wudukkan dia kerana kita nak pahala sunat tu, orang lain datang, maka wuduknya tu tidaklah menjejaskan diri dia. Adapun wuduk orang yang cium tu yang batal. Macam seorang isteri cium pada suami, maka isteri tu yang batal, yang hidup tu. Maka dia kena ambil wuduk lain untuk dia solat ataupun baca Quran. Tu kaedah dia, ya. Wallahu alam. Ada lagi? Perempuan. Suci atau tak suci? Oh, maknanya perempuan haid dia menguruskan jenazah. Sebenarnya kalau kita nak mandikan, kafankan jenazah, tak ada masalah walaupun kita tak sempat mandi hadas. Contohnya semalam malam Jumaat misal kata, kan, orang tu meninggal, lepas tu kita terlupa pula, tengah mandi baru tinggal, aku belum mandi lagi. Aku mandikan orang tapi aku belum mandi lagi, kan. Macam mana tu? Dari sudut hukum tak ada masalah. Sebab dia tidak ada syarat mengatakan wajib mandi wajib dulu, wajib mandi hadas dulu sebelum uruskan jenazah, tak ada. Tapi kalau nak solat jenazah, kena. Kenalah sucikan diri dulu, kan. Jadi perempuan haid, nifas ke wiladah ke apa ke keadaan dia, maka boleh mandikan jenazah secara biasa. Tidak perlulah kita kena mandi wajib dulu, tidak, ya. Tak terikat dengan hukum tu. Wallahu alam, ya. Ada lagi? Kita ambil satu lagi soalan kalau ada. Ya, tuan. Menantu. Menantu dengan mertua hukumnya sama macam anak kandung dengan bapa kandung selama-lamanya. Meskipun kita, misal katalah sepasang suami isteri berpisah, maka isteri ataupun suami tadi tetap menantu ataupun anak kepada mertua dia selama-lamanya. Takkan boleh terputus nasab tu. Bukan nasab lah, takkan putus hubungan tu.
Ya, kita seorang isteri, dia dah pisahkan suami. Kemudian isteri ni balik kampung mertua dia. Tak ada kena-mengena pun dengan suami dia dah. Tapi dia salam tangan ayah dia, boleh, tak ada masalah. Ya, hukumnya sama macam masih lagi berkahwin. Ya, dia takkan berubah selama-lamanya. Dan dia akan jadi mahram yang kekal. Yang takkan boleh kahwin selama-lamanya. Itu maksud dia. Ya, Allahu a'lam. Okey, ada lagi? Kita tangguh dulu. Jadi insya-Allah kita sempat buka 2 soalan dia gini kan. Bab hutang dan bab mencium jenazah tadi, ya. Jadi kita pun ikut masa 45 minit aja, sekadar masa waktu. Jadi sekadar itu daripada saya. Jika tak ada persoalan tambahan, ya, tak ada. Jadi kita tangguh dahulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon keampunan atas segala dosa dan khilaf kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa para guru kami, ya Allah. Dosa seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada azab kubur, daripada azab mahsyar, daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Tempatkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang tertinggi, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami tahu kami tak layak bersama mereka, ya Allah, tapi sungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu, ya Allah. Allahumma, ya Allah, berilah kami kefahaman dalam agama kami, ya Allah. Berilah kami keberkatan dalam hidup kami, ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah, jangan Kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Takbir minkum. Assalamu